Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Yang dihormati kepada Tuan Pengerusi Alijatan Kuasa Tuan Imam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Semua orang dah diuji dengan COVID-19? Alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang belum diuji lagi? Yang belum diuji tu kena hati-hatilah. Sebab selalunya kena tu belum kena, Alhamdulillah. Saya pun baru 3 minggu lepas kena juga, dah takdirnya. Walaupun jaga macam-macam, kena juga. Jadi syukur kita pada Allah, kita dipertemukan pada malam yang mulia ini. Malam ni merupakan malam yang keempat Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, Nabi berkata, qad atakumur Ramadan syahrul mubarak. Nabi ingatkan setiap kali datang Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Sebab bulan ni bukan bulan biasa-biasa, tuan-tuan. Bulan yang Allah Ta'ala angkat darjatnya daripada 12 syahr. 12 bulan ni sama je. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal tu, Ramadan Allah angkat dengan apa? Bisababi nuzulil Quran. Dengan sebab turunnya Quran padanya. Sesiapa saja yang ada berkait dengan Quran dapat tempias. Baik tu jangan tak baca Quran, tuan-puan. Jangan mati bertemu Allah dalam keadaan tak pandai baca Quran. Ini besar sekali. Sebab siapa je ada kait dengan Quran, Allah bagi tempias kelebihan. Besar pahala, tuan-puan, dengan mendampingi dengan Al-Quran. Sebab itu ketika malaikat Jibril bawa Quran, nyampaikan wahyu, Allah angkat darjat malaikat Jibril jadi Sayyidul Malaikah, penghulu segala malaikat. Turun pada junjungan besar kita Nabi SAW, Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulu segala Nabi Rasul. Diturunkan, tuan-puan, pada bulan Ramadan, maka bulan ini jadi Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. Turunnya pada malam Al-Qadar, maka malam itu berubah menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Turunnya lagi di Mekah dan Madinah, menjadikan dua tempat ini didambakan oleh sekalian manusia untuk kita pergi menunaikan umrah, haji, ziarah Nabi SAW. Sebab begitu banyak ganjaran pahala. Diangkat Mekah Madinah adalah bisababil Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. Sebab itu Ramadan ini pada minggu yang pertama, saya kalau minggu pertama, tazkirah saya adalah memberi motivasi supaya ianya istiqamah. Kita tak nak hujung Ramadan, tuan-puan, tinggal separuh. Selalu begitu dah. Itu pun kadang-kadang Pak Imam kalau tak sakit perut. Kalau tak sakit perut, Pak Bilal lah dia, Bilal, dia lah imam. Kena pula malam 29 nak raya ibu-ibu, bye-bye surau An-Nur. Ibu-ibu sibuk dengan masaknya. Dah lah 2 tahun tak raya, tuan-tuan. Ini balas dendam raya ni. Balas dendam, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena faham kenapa kita puasa. Ini pertama. Mula-mula puasa ni kena ingatkan anak-anak kita, ingatkan di keluarga kita, kenapa kita puasa. Ustaz, ni kan rukun Islam, wajib, Ustaz. Betul. Tapi kita nak dapat apa? Kita puasa ni apa objektifnya? Ayat yang saya bacakan tadi 183. Percaya ramai ustaz-ustaz sebut. Tak apa banyak kali ustaz sebut pun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu capai takwa. Kita puasa puluhan tahun, kenapa nak capai takwa? Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Apa dia takwa? Apa dia takwa? Imam Sayyidina Ali karramallahu wajah kata takwa, at-taqwa arba'ah. Takwa tu ada 4 ciri dia. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kata Hasan Al-Banna, kalau nak buat dosa boleh, silakan nak berzina boleh, tapi cari bumi tu yang kita pijak, bukan bumi Allah. Boleh, tuan-puan, nak buat dosa bukan bumi Allah. Ada ke? Tak ada.
Pergi planet Marikh kan, masuk kat dalam planet Marikh, buat dosa. Planet Marikh siapa punya? Allah. Pergi ke bulan, boleh ke buat dosa? Allah punya juga. Jadi al-khawfu minal jalil, takut pada Allah dengan sebenar-benar takut. Kedua, wal amal bitanzil. Saya tak sempat nak terangkan detail, saya ringkaskan aja sebab masa pun terhad. Ataupun nak kerja, saya pun ada kerja lagi besok. Wal amal bitanzil, ciri yang kedua takwa adalah beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Mana Quran sunnah yang utama, ijma' qiyas. Itu takwa. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Allah Ustaz, dapat naik kereta Proton je Ustaz, kereta Proton Saga lama kan, Saga Ustaz, lepas 5 tahun dia punya apa tu, tingkap dia mesti rosak selalu. Dulu saya pakai Proton mesti rosak lepas 5 tahun, menolak macam tu kan. Allah redha. Cara nak redha, jangan tengok orang yang atas. Atas maksudnya tengok orang yang naik BMW, tak sabar nak tukar. Memang kita punya target boleh, impian, kereta idaman, kereta impian boleh. Kerja bersungguh nak tukar kereta boleh. Tapi takut kadang-kadang kita tergelincir niat, kita tak syukur, kita tak redha. Sebab cara nak syukur, cara nak redha, tengok orang yang kat bawah. Kereta Toyota tengok orang naik Proton, tengok orang naik motosikal. Ada kereta kancil tu, tengok orang naik motosikal. Hujan lebat, bersyukur alhamdulillah ya Allah, anak-anak dia habis basah tadi. Saya datang dalam perjalanan, hujan petang tadi kan hujan kan, lebat. Orang naik motor, anak dia sekolah rendah agama, basah. Bapak pakai helmet, anak tak pakai helmet, tengah lebat tu. Allah, tengok kesiannya. Saya cakap Allah, kesiannya anak kecil tu, mungkin dah jadi 2, dia jadi 3, basah kuyup dia. Tengok, itu redha. Aku alhamdulillah tertutup naik kereta, tu redha. Redha dengan apa yang ada, tuan-puan. Makan apa yang dia redha, kan? Orang yang naik motosikal tengok orang yang basikal. Orang yang naik basikal tengok orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki tengok orang yang terlantar naik apa ni, kursi roda. Orang yang terlantar tengok orang yang dah mati. Barulah datang redha. Keempat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, takwa itu adalah wal isti'dad li yaumir rahil, bersedia menghadapi hari akhirat, nak kiamat. Berlaku apa berlaku hari ini di Saudi, tuan-tuan. Saudi ni Allah pelihara lama dah, 100 tahun. Sembahyang semua tutup. Tak ada satu kedai boleh dibuka waktu sembahyang. Satu kesalahan PBT boleh saman. Tak ada siapa, orang bukan Islam pun tak berani nak menjalankan perniagaan pada waktu solat. Bukan di Mekah Madinah, satu Saudi, tuan-puan, 100 tahun macam tu. Baru 2 tahun ni, tuan-puan, lain macam. Perempuan bekerja, tak apa, dah orang kerja tu biasalah. Tapi orang Arab tak biasa perempuan kerja. Sebab itu apabila mahar tu, tahu dah perempuan ni memang duduk kat rumah. Zaman Nabi begitu. Sehingga ada seorang isteri Abu Sufyan, Hindun nama dia. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan dia beri nafkah tak cukup, makan minum anak-anak tak cukup, boleh tak aku ambil duit dia ya Rasulullah, tanpa pengetahuan suami ni, tanpa pengetahuan Muslim. Apa kata Nabi? Khudi, ambil lah. Ayat ibu-ibu. Maknanya boleh ambil duit suami tanpa kenalan suami. Ni dah tahu ke tak tahu? Saya baru tahu saat malam ni. Ni saya bocor rahsia ni. Tapi bukanlah beli emas sampai ke sini. Bukanlah shopping tu. Tapi sekadar keperluan rumah, bayar bil elektrik kan. Boleh ambil duit suami. Nak cerita, dulu memang orang tak kerja perempuan. Sekarang Saudi, baru je berapa tahun ni, baru kerja. Umrah saya 2019, last sebelum PKP tu, bawa jemaah dengan dulu Sia Travel Program RTM, bawa jemaah dengan Datuk Daud lah. Rezeki saya naik first class, duduk sebelah Datuk. Tak pernah first class. First time rezeki, tuan-tuan. Saya tak jangka pun. Tapi poinnya kita bawa jemaah. Apabila sampai kat sana, terkejut gitu. Yang jaga immigration tu wanita. Tak apalah wanita kan. Kita dengan ihram ni, dengan jaga ihram ni, tuan-puan, kita kan nak check kita punya apa ni, kita punya apa ni, jari kan, pin jari tu. Jadi tiba-tiba tak melekat, dia pegang tangan saya tanpa lapik tu, dia ambil. Kita, ya Allah, dia pegang tangan aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menggeletar, tuan-tuan. Mana ada orang pegang tangan saya bukan mahram kecuali isteri saya sebelum kahwin kan. Dah kahwin barulah angkat nikah, itulah baru kita pegang tangan dia.
Kan? Dalam keadaan kita pun menggeletar mula-mula. Ini dia pegang tak kita selamba. Ya Allah, ya Allah. Ini kat Jeddah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita menggeletar dah. Ihram ni tuan-tuan. Saya punya apa ni? Saya punya jemaah 400 lebih tu. Bawa Andalusia satu charter kapal terbang tu dengan Datuk tu. Ya Allah, dia pegang tangan aku, ya Allah. Menggeletar tuan-tuan. Lepas tu pula time tu tuan, dia buka tudung pula ustaz. Dia membuka tudung. Saya, ya Allah, kenapa dengan aku pula dia buka? Dia buka tudung tu, itulah dia tak pakai skup dalam tu, tak pakai. Dia buka selendang dia tu, dia buka. Nampak rambut berkarat tuan. Ya Allah, kita pun Alhamdulillah pula. Astagfirullah. Jangan salah zikir tuan. Saya tak pernah seumur hidup saya, walaupun dah bawa jemaah banyak kali dah. Umrah saya tak tahu dah berapa banyak. Haji 8 kali dah saya bawa jemaah bertugas. Puan, sebelum masuk PU tu, itu lalas. Selepas tu masuk PU, rezeki masuk TV, program haji tak dapat pergi haji lagi lah. InsyaAllah tak lagi nak pergilah kalau ada rezeki. Tapi tuan-puan, saya tak pernah tengok muka anak perempuan, orang perempuan gadis depan mata tu first time. Buka tudung pula tu ustaz. Rezeki jangan ditolak. Tak adalah. Memang Nabi sebut pandangan pertama halal. Kita pun astagfirullah, ya Allah, aku ni ihram, ya Allah. Rambut dia karat, dia color kan. Waktu itulah dia melilit, ya Allah, kata kiamat di dunia ni. Terkejut saya tuan-puan. Pergi Jeddah syuting, penuh Marvel. Itu yang saya pergi 2 kali, Marvel, Expo Marvel. Waktu tu mungkin ada cerita Marvel ke apa, saya pun tak ingat kan. Penuh tuan-puan. Saya kata apa nak jadi dah ni. Itu belum kelab malam halal. Ini semua tuan-puan tanda-tanda kemusnahan yang berlaku. Itulah imam yang dinantikan akan berbai'ah di Mekah tak lama lagi. Tak tahu bila, tapi tak lama, mungkin 2-3 tahun. Kata Imam Sayuti, dunia ni tak akan lebih daripada menjangkau tarikh Islam 1500 tahun. Ramai buka song dekat 10 alim ulama dahulu. Bukan baru ni, dulu dah. Beratus-ratus tahun dah kata dunia ni takkan melebihi daripada 1500 hijrah. Kita 1443. Tuan-puan, jangan main-main. Sebab itu takwa kita nak capai. Kedua, tuan-puan, yang kedua, untuk memastikan Ramadan kita istiqamah, ilmu fiqh siam, ulang kaji balik. Kalau boleh ada ustaz-ustaz ni tazkirah banyak kan. Bagi ustaz mana yang pakar fiqh, sentuh bab hukum hakam saja, ulang kaji tuan-puan. Kalau tidak nanti semua ceramah lebih kurang aja. Hadir dalil tu juga kan. Jadi hukum hakam ni kena ulang kaji. Contoh saya nak tanya, karya surau An-Nur. Katakanlah kita tengah sahur. Tengah-tengah sahur dengar azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tengah kunyah ni. Apa nak buat? Ustaz membazir ustaz. Telan yang kat mulut. Telan lah. Sebab Nabi ada sebelum hadis. Bila dengar azan, tengah kamu kunyah, tengah makan di mulut, habiskan yang kat mulut. Itu ada orang telan kat mulut tu sebab ada hadis. B, ustaz dah azan, muntahkan balik ustaz. Berhenti, muntahkan. C, kebetulan tengok pinggan tu nasi lauk banyak lagi. Dengan nasi lauk tu dihabiskan. Hebat betul. Kan selalunya kalau nak sahur ni mak bapak lah macam-macam kerenak bapak lah. Tengah nak sahur. Tengok rasa macam nak subuh, tak apa. Dah azan ya, tak apa, boleh kau makan sampai la ilaha illallah, baru stop. Bapak jadi mufti. Ini susah tuan-tuan. Dulu saya kecil-kecil macam tu yang saya dengar. Saya pun tak tahu siapa yang ajar. Dulu saya dengar macam tu, sampai la ilaha illallah. Saya geram, Pak Ustaz mana ajar tu kan. Dulu Pak Ustaz kata boleh macam-macam lah. Tapi memang ada hadis. Nabi sebut, iza sami'an nida, apabila kau dengar azan, tengah sahur dengar azan, wal ina'u ala yadi, dan pinggan kamu, tangan kamu ni tengah makan, hatta yaqdi, habiskan apa yang kat ina' tu, kat pinggan tu. Memang Nabi sebut ada hadis. Sebab itu habiskan kat pinggan. Ni kita nak tanya, test boleh kan? Habis gurau je lah, lebih kurang lah. Kita nak tengok angkat tangan. Siapa pilih A, B, C. Salah tak apa. Ini kamera kat saya, tuan-puan tak nampak kamera. Boleh. Seronok tuan-puan, seronok je kalau saya cakap seorang nanti boring pula. Jadi kita ada interaksi sikit. Baik. A, telan yang kat mulut. Siapa A? Ada tak A? Ada tak apa. Jangan malu, salah tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, banyak juga. Okey, dah.
Dah dekat 15 dah. B, berhenti, muntahkan balik. B, ada tak? Ui, ramai juga. Ustaz pun dah angkat B. Alamak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, B ramai. Okey, tak apa. C pun ada hadis. Riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih tuan-tuan. Yang C habiskan kat pinggan. Siapa C? Ada seorang, banyak makan dekat lagi. Ada lagi? Tak ada, seorang aja. Baik tuan-tuan, maknanya tiga-tiga jawapan ada kita keliru. Sebab ada hadis, keliru. Tiga-tiga ada hadis. Baik, jawapannya adalah B. Kita kena berhenti dan muntahkan balik. Ya ke Ustaz? Ya, habis yang tahun lepas saya dah terlazat, batal. Kena qada. Dulu tak tahu, tak berdosa. Tapi selagi tak qada, berdosa. Kena qada, gantikan balik. Nanti lepas habis Ramadan. Hadis yang Ustaz sebut tadi yang makan tu memang Nabi ada sebut. Tapi hadis ini jumhur semua sepakat hadis ni lemah. Hadis yang dhaif tuan-puan, betul dengan syarat-syarat tertentu. Imam An-Nawawi antara yang menyebutkan tidak boleh menggunakan hadis ini dalam hujjah hukum hakam. Dalam bab hukum hakam, dalam bab hujjah, hanya hadis standard dia hasan atau sahih saja. Adapun dhaif dengan syarat tertentu boleh fadail amal. Contoh doa makan, Allahumma barik lana fima tu kan. Doa tu, hadis tu dhaif, tapi kenapa kita amalkan? Sebab hadis tu dhaif. Boleh dilakukan untuk fadailul amal. Yang sahih, bismillahirrahmanirrahim. Tak kisah nak baca mana, yang penting baca, jangan tak baca. Tapi dalam bab hukum hakam macam tadi sahur ni, tak boleh guna hadis ini. Tuan-tuan kena faham, itu kaedah dia. Dalam bab fiqh, dalam bab hadis, dia ada peraturan, ada disiplin ilmu yang kita kena patuh. Tak boleh sesuka hati kan? Jadi tak boleh dalam hukum. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i tegas dalam masalah ini. Dia kata apa? Tak ada siapa mana-mana pandangan yang kata boleh habiskan, berpandukan hadis ni lemah. Jadi ustaz-ustaz kita dulu-dululah saya agak mungkin baca hadis ni terus kata boleh, padahal tak baca penerangan dia. B adalah memang kena berhenti, berpandukan hadis Muslim. Nabi SAW sebutkan fakulu washrabu, makan minum sahur itu hatta tasma'una adhani ibni Ummi Maktum, sehingga kamu dengar azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum ni dia buta, tapi azan dia tepat. Dia tahu mana fajar sadiq. Fajar sadiq ni adalah fajar yang betul, yang tepat, subuh yang betul. Ada fajar kadhib, fajar yang tipu. Fajar tipu pun ada. Tuan-puan pernah dengar tak? Kalau tak dengar tu maknanya tak berapa belajar bab fiqh lah tu. Kena mendalam lagi, kena belajar lagi kitab-kitab sikit. Yang asas-asas dah belajar dah, fajar sadiq, fajar kazib. Fajar sadiq ni tuan-puan macam ni, seperti Allah sebut dalam surah Baqarah 187. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sahur sehingga nampak masuk subuh tu benang tu garisan hitam masuk putih. Maknanya kalau fajar sadiq dia mula putih, dia akan terus putih. Maknanya terus cerah. Itu fajar yang betul. Ada fajar yang tipu. Dia gelap, tiba-tiba cerah sikit, lepas tu dia gelap balik. Dalam sains pun ada kajian ni, tuan-tuan boleh tengok. Kadang-kadang berlaku. Itu fajar kazib, belum masuk subuh. Jadi Abdullah ibni Ummi Maktum ni azan dia tepat. Kita bukannya berhenti sebab azan, tapi sebab dah masuk subuh. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i adanya imsak 10 minit sebelum kita subuh. Maknanya kita mula bersedia untuk berhenti. Sahurlah walaupun dengan sedikit tamar, walaupun dengan sebiji tamar. Khaliful Yahud, untuk beza dengan orang Yahudi. Tuan-puan, macam mana pandangan ketiga? Pandangan ketiga yang saya sebutkan, azan boleh laungkan, habiskan makan dan pinggan. Hadis ni sahih, boleh jadi hujah. Tapi azan yang dimasukkan an-nida huna yarji'u ila adhani Bilal bin Rabah, merujuk kepada azan Bilal bin Rabah. Ustaz, tadi azan Abdullah ibni Ummi Maktum, sekarang azan Bilal bin Rabah. Azan mana satu? Dua-dua azan subuh. Zaman Nabi dulu sampai hari ni Mekah, Madinah, negara Arab, termasuk Masjid Negeri Selangor dah berapa tahun ni dah, azan subuh kan 2 kali. Hadis ini merujuk kepada azan Bilal bin Rabah, azan yang pertama, bukan azan kedua Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi Nabi suruh habiskan kat pinggan tu, dah subuh ke belum? Belum. Ramai orang salah faham.
Jadi sebab itu kita perlu faham syarat. Poin yang saya nak cerita apa, nombor 2 ni, ulang kaji balik tuan-tuan. Bab selalu, saya setiap hari Jumaat pagi, minggu ni saya tak dapat sebab Maiz tadi baru beritahu tukar masa ada takbir raya. Saya ni dah takbir raya dah. Sebelum Ramadan, sehari sebelum, Datuk Bandar Melaka call, Ustaz, takbir kat Melaka Ustaz. Takbir raya dah buat rakaman dah. Sebelum tu dengan TV Hijrahnya, dengan TV 1 dah takbir kami siap-siap, tapi takbir rakaman tuan-tuan kan. Jadi besok hari Jumaat ni saya akan takbir, jadi saya tak dapat di Selangor FM. Selalunya 8 pagi ke 10 pagi. Tuan pun boleh tanya soalan, boleh WhatsApp, boleh buka radio 100.9, boleh buka Facebook Selangor FM 2 jam. Apa nak tanya, tanya. Khususnya minggu ni Pius Salman, dia pakar fiqah. Tuan pun boleh tanya apa nak tanya. Sebab masalah fiqah ni pelik kadang orang tanya. Minggu lepas ada orang tanya tuan-puan, malu nak dengar soalan. Soalan tu nak dengar malu, nak jawab pun saya malu. Cerita hubungan suami isteri kelamin malam bermalam tu bersama. Allah, saya dengar, ya Allah, malu aku dengar. Yang bertanya adalah ibu. Dia pun Ustaz, saya dengar, Allah, malunya aku nak jawab malu. Ni sebab ada budak-budak saya tak beranilah cerita apa soalan tu. Tapi ada yang tanya tuan-puan. Dan ada juga yang tanya soalan minggu lepas, Ustaz, saya tak tahu Ustaz, rupanya bersama suami isteri di pagi Ramadan batal puasa dan kena kafarah. Ada yang tak tahu tuan-tuan. Saya pelik, ya Allah, ada manusia tak tahu. Nak cerita dahsyatnya masyarakat kita tuan-tuan tak belajar ilmu agama. Beruntung saya ucap tahniah kepada Surau An-Nur, walaupun dekat bukanlah surau khusus, surau yang di-upgrade penuh jemputan tu. Saya tengok besok PU Azhar. Tengok Sabah tu kan ke bila tu. Tapi tengok semua ustaz-ustaz ni power ni semua kan. Bagus boleh tahan juga ni kan. Maknanya penuh. Tinggal kita hadir tak hadir je tuan-puan. Maknanya ulang kaji. Ketiga, tuan-puan 10.30 kita habis insya-Allah. Ketiga, maksiat tinggalkan. Penting Ramadan. Nak berjaya Ramadan sampai hujung, maksiat tuan-puan. Tengok waktu PKP yang pertama dulu, 3 bulan, bulan 3, 4, 5, ingat tak 2020 kan viral tuan-puan. Negara Malaysia di tangga keempat statistik dunia dengan populariti pencarian 87%. Rakyatnya paling banyak, nombor 4 di dunia paling tinggi, melayari laman-laman lucah. Ni saya tak cakap tuan-puan, ini ada statistik benar di luar negara. Saya lupa dah apa dia punya apa ni. Tuan-puan boleh tanya cikgu tuan-tuan lepas ni. Syekhul Googliyah wal Ustazah YouTubiyah. Buka kejap lagi. Keluarlah statistik tu. Benar tuan-puan. Ni Januari 2022, baru 2 bulan 3 bulan lepas, Google keluarkan statistik Malaysia di tangga ke-8 sepanjang 2021, rakyat paling banyak melayari laman-laman lucah. Negara Islam nombor 1 tuan-tuan, padahal masjid penuh, surau banyak, mahat tahfiz paling banyak kat Selangor lah. Pening kepala, saya sampai pening kepala selaku pengurusi Persatuan Tahfiz. Nak daftarkan tak daftarkan kan, kecil besar macam-macam. Bomba tak dapat, macam-macam mesyuarat. Banyak dah sekolah agama, banyak beribu-ribu. Tapi kenapa Malaysia di tangga ke-8 tuan-tuan? Di Ramadan ni berhentilah. Kalau ada ayah-ayah, maaf kalau saya sebut. Kata alim ulama, dia benda ni dia ketagih dan dia simpan kat hadis kepala. Dah tengok budak-budak, sebab itu sebulan yang lepas di dada-dada akhbar media sosial kan cerita panjang statistik ramai anak-anak bawah 12 tahun ketagih laman lucah. Dia orang ada telefon, kat rumah ada wifi. Ialah PDPR sebelum ni. Lah ni pun PDPR on off kan. Buka tuan-puan, kita tak check pula anak. Dia tengok apa, check lah tuan-puan. Dahsyat. Sebab itu penting tinggalkan dosa maksiat tuan-puan. Bimbing ahli keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Pelihara keluarga sebab kita tak nak kita jadi bahan bakar api neraka nanti. Tuan-puan, itu ketiga. Tinggalkan dosa maksiat. Tapi nak tinggalkan maksiat, dia tak boleh buang macam tu saja. Dia kena buat yang keempat. Innal hasanat tujzi'us sayiat. Sesungguhnya perkara-perkara kebaikan akan memadamkan perkara-perkara kejahatan. Maknanya kita kena buat baik. Amalan puasa ni kena betul-betul sahur. Kita kena baca Quran target habis 30 juzuk. Nabi SAW habis 30 juzuk setiap tahun.
pada tahun akhir 2 kali khatamnya tuan-puan. Allah ustaz, saya dah lama tak khatam ustaz. Waktu khatam dulu darjah 6, waktu berkhatan. Waktu khatam bunyi lebih kurang. Sekarang dah tak khatam lah ustaz. Habis takkan nak khatam tiap-tiap tahun tuan-tuan. Mati kita khatam tiap-tiap tahun baru nak khatam. Sahabat Nabi SAW khatam 10 hari, 30 hari, 40 hari khatam 30 juzuk. 3 hari khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran bulan Ramadan. Tipu lah ustaz, 60 kali. Pelajar-pelajar tahfiz banyak tuan-puan. Banyak tahfiz ni amalan dia kalau dia baca. Tadi saya baca bacaan tadwir. Bacaan tadwir ni bacaan tempoh dia tu tempoh yang sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadwir. Ada hadar tadi. Ada witir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 2 harakat aja. Pendek. Ya ayyuhan nasu abudu. Pelajar tahfiz bila dia baca 20 minit habis 30 juzuk. Kalau betul-betul panjang sikit tajwid dia, jadi setengah jam. Itu kebiasaan pelajar tahfiz. Jadi 20 minit 1 juzuk tuan-puan. Apa taknya bolehlah 24 jam boleh habis 60 juzuk. Jadi nak cerita kita ni khatam tak khatam. Ini pertikaikan pula Imam Syafi'i ni betul ke khatam ke tipu ni. Kita ni khatam ke tak khatam tuan-puan. Target untuk tahun ni kita khatam. Amalan yang penting lagi bulan Ramadan tuan-puan adalah banyakkanlah bersedekah. Ada tabung kita tuan. Mana tabung kita? Mana tabung kiri kanan? Dah berjalan ke? Ada jalan ke? Bila dia berjalan? Oh dah jalan dah tadi. Kejap lagi tengok tuan-puan. Penuhkanlah tabung kita. Sebab ketika kita nak meninggal dunia, kita akan berkata kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Lambatkanlah ya Allah. Aku nak buat satu amalan akhir ya Allah. Kita akan minta Allah last, nak buat last. Kita tak cakap nak solat 2 rakaat tuan-puan. Kita tak cakap nak pergi berpuasa. Tak cakap nak baca Quran. Ya Allah, aku nak pergi Mekah last, nak ziarah Nabi. Tak. Kita nak apa last? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak sedekah last. Ya Allah, sedekah. Dulu kedekut tuan-puan. Islam tak pernah ajar kita tuan-puan, janganlah jadi manusia yang makin lama hidup kat dunia, makin banyak kita mengumpul harta. Harta banyak kat bank buat apa tuan-puan? Harta sana sini buat apa kat kampung? Kita jangan lupa infakkan, wakafkan, sedekahkan. Tengok apa surau An-Nur perlu apa lagi ni bila ambil ustaz ni untuk sedekah makan. Kita ada buka puasa ke sini? Ada. Dah penuh jadual. Ada orang sponsor. Kan ada kosong lagi. Ada kosong lagi. Ada kosong banyak lagi tuan. Betul ustaz? Ada. Mana boleh tuan-tuan? Mana boleh ni first time saya jumpa dekat. Dah tercabut dah, semangat sangat. Mana boleh, jangan ada ruang kosong iftar. Ustaz, berapa hari lagi yang kosong saya nak sponsor? Berapa sponsor? Lillahi ta'ala ke ustaz? 50? Satu lot. Dia wajib ke tak wajib? Tak wajib. Allah rugi tuan-puan. Allah, tuan-puan, kalau kita masih lagi tak penuh, saya nampak kita masih tak faham apa dia sedekah. Sedekah ni bukan time kita ada duit je. Tak ada duit pun kena sedekah. Walaupun mana yang kita mampu. Sebab tuan-puan, tak akan berkurangnya harta disebab sedekah. Lagi bulan Ramadan ni ada sedekah yang special, man fattara shaiman. Barang siapa yang bagi makan orang puasa, dia dapat pahala. Cari penuhkan tuan-puan. Kalau ada lagi ruang, ada kalau dah habis sedekah ustaz, cari mana tahfiz penuh. Kat Gombak ni tuan-puan, ada dekat 60 mahat tahfiz. Paling dekat sekolah Persatuan Tahfiz kami dekat tu, kat bukit tu, dekat sungai tu atas tu, ada satu sekolah Persatuan Tahfiz itu menerima pelajar-pelajar dari tahfiz lain menyambung ambil syahadah ataupun ambil sijil kemahiran tahfiz Malaysia. Kat situ tuan-puan, disponsor oleh kerajaan, RM1,000 sebulan. Ada dekat 30 orang. Kat situ kita terima pelajar yang dah khatam 30 juzuk, sambung saja. Jadi tuan-puan yang dorang boleh cari sponsor ataupun boleh pergi laman web kami pitas.com.my, pitas.com.my, ada kat situ untuk sponsor, buka puasa. Cari tuan-puan. Jangan berkira bab duit, sebab nanti dekat akhirat Allah dekat mahsyar ada 3 golongan.
Golongan pertama yang diberikan pakaian Nabi Ibrahim AS, manusia pertama diberikan pakaian di mahsyar. Dalam keadaan kita telanjang bulat ni tuan-puan, dalam keadaan berkaki ayam, tak ada kenderaan, tapi ada golongan yang diberikan pakaian Nabi dan orang beriman. Termasuklah diberikan kenderaan unta dan sebagainya untuk bergerak menuju ke syurga, kuda sebagainya. Golongan kedua tidak berpakaian berkaki ayam, tapi jangan jadi golongan ketiga tuan-puan. Pipinya, mukanya diheret di tanah mahsyar. Allah. Dia berjalan dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Macam ni jalan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mana mungkin dia berjalan begini? Tidak ada mustahil untuk Allah Ta'ala. Berjalan macam ni tuan-puan, nak ke kita? Siapa mereka ni? Orang yang kufur. Kufur ni besar kalau kita nak bahas. Bukan saja orang yang kafir, tapi kufur ni tak syukur nikmat. Kita tak, maknanya kita tidak berusaha. Allah, ustaz, kakak tu ustaz, duit tak bawa ustaz. Tak apa kakak, duit tak bawa. Kejap lagi gelang cincin masuk. Tak apa ustaz, boleh ustaz kita gadai. Allah ustaz, boleh. Abang-abang tak bawa duit, tak apa, kunci kereta motor masuk. Allah ustaz, lagi gila ustaz, besok bagi geran ustaz. Gurau aja tuan-tuan. Jadi kita seikhlasnya, kalau boleh ajar ke anak kita hari-hari pun, kita dapat sedekah seronok sangat tuan-puan. Allah beri ganjaran yang besar. Dan akhir sekali saya nak minta kebenaran pihak surau, memandangkan kami di bawah Persatuan Tahfiz ni, kami banyak, ahli kami dekat 500 tuan-puan. Dekat 500 tahfiz. Saya memang tak berhenti meeting. Ni besok ada 3 hari bengkel, jadual saya padat dah ceramah. Ni 3 hari, minggu lepas 3 hari bengkel Jakim pula. Standard pengiktirafan tahfiz. Lepas ni tak boleh lagi orang guna Al-Hafiz kat belakang. Diiktiraf oleh kerajaan. Macam IR, macam DR, dia kena up, kena renew. Sama Al-Hafiz tu di renew. Dan ada allowance tu. Kita dah bincang dah panjang lebar bertahun-tahun. Ni akan dikuatkuasakan tuan-puan. Tak lama lagi di bawah Majlis Tahfiz Negara. Terus daripada bawah Majlis Raja-Raja. Tahfiz, semua orang tak boleh guna tahfiz dah. Akan diaudit, cek balik. Kalau tak cukup silibus, ada Iqra, dia panggil sekolah tahfiz. Dia nak cari duit. Duit tahfiz ni orang derma. Rupanya belajar Iqra je. Tahfiz tu, title tu akan ditarik balik depan ni. Kalau tak, ubahkan. Kita tak nak ada salah laku. Jadi kita dah banyak, jadi kita kena ada satu standard. Jadi tuan-puan, kami koperasi, di bawah koperasi Tahfiz Selangor, kami baru bawa, ada dekat 3 minggu lepas, 4 kontainer korma tuan-puan, direct. Bukan orang ketiga pun, direct. Tuan-puan, 3 daripada Tunisia, 3 kontainer. Hampir 600,000 juga kos tuan-puan habis ni. Jadi saya nak minta lah, kalau boleh tuan-puan habiskanlah dekat luar tu. Beli sampai menderma tuan-puan. Dah ada lah ustaz, tak apa, bagi orang lain tuan-puan. Allah, tangkai tu RM10 je. Bukan mahal pun. Kalau boleh beli satu apa tu? Satu carton tu dapat diskaun sikit. Ataupun ada juga satu kontainer kita bawa dari Madinah, korma ajwa, semua setengah kilo. Dia tulis 400 gram, setengah kilo. Korma ajwa ni tuan-puan, dia kena ajwa Madinah. Jangan ajwa Mekah ada, ajwa Mesir ada. Sebab Nabi sebutlah hadis, satu-satunya ajwa adalah korma yang ada kelebihan khusus. Man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwatin. Barang siapa yang berpagi-pagian dengan 7 biji tamar ajwa di Madinah, maka terhindar dari sihir dan racun. Allahu Akbar. Hadis Bukhari Muslim. Korma yang lain tak ada kelebihan khusus. Korma yang lain sama je. Untuk kita buka bagus, untuk tenaga kita bagus. Tapi untuk sihir, racun, ada kelebihan khusus. Hanya korma ajwa, murah, RM25 tuan-tuan. Saya tak jual kat sini. Hanya saya maklumkan saja, bukan untuk saya, untuk pendidikan tahfiz, untuk 23,000 hufaz kita. Keuntungan kita masukkan ke sana. Bolehlah tengok sambil menderma. Saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi pada masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala